Hai, hari ini kita nak bicarakan tentang bab 6, iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. So, apa yang ada dalam ni? Kita ada 6 persatu iaitu struktur bunga. Okey, lihat bunga-bunga ni. Cantik bukan? Ia juga bukan saja cantik, ia juga mempunyai bau yang boleh menarik perhatian haiwan dan serangga. Malah, bunga ini juga berfungsi dalam memastikan kemandirian spesies kerana bunga mempunyai struktur pembiakan tumbuhan. So, kat struktur bunga ni kita ada dua bahagian yang terlibat dalam pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. So, dua bahagian tu apa? Iaitu bahagian jantan dan bahagian betina. Bahagian jantan kita panggil stamen. Ia terdiri daripada anther dan filamen. Dan bahagian betina pula kita panggil carpel. Ia terdiri daripada stigma, stele, ovari dan oval. 6.2 Pembentukan debunga dan pundi embrio. Pembentukan debunga dalam anther. Bahagian bunga yang menghasilkan debunga ialah anther. Bagaimanakah debunga dihasilkan? Semasa pengembangan anther, sekelompok tisu turut tumbuh di dalam setiap lobul untuk membentuk 4 pundi debunga. Di dalam setiap pundi debunga terdapat beratus-ratus sel induk debunga atau sel induk microspora yang diploid. Sel induk microspora akan membahagi secara meiosis, menghasilkan 4 sel microspora yang haploid. 4 sel microspora ini disebut sebagai tetrad. Setiap sel dalam tetrad akan berkembang membentuk debunga. Nukleus dalam debunga akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan sel dengan dua nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tiup. Dinding kantung debunga yang tebal dan kalas air akan pecah apabila debunga matang. Debunga akan dibebaskan. Okey, pembentukan pundi embrio dalam oval. Oval ialah struktur bunga yang terbentuk di dalam carpel. Apa itu carpel? Carpel ialah struktur bunga bagi betina. So, oval berkembang daripada selapis tisu yang terdapat di dalam ovari. Satu ovari mungkin mengandungi satu atau lebih oval. Oval melekat pada dinding ovari melalui satu tangkai yang disebut sebagai funicle. Pada awalnya, sel induk megaspora membahagi secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Selepas itu, 3 sel megaspora akan merosot dan hanya satu sel megaspora akan berkembang. Nukleus dalam sel megaspora yang berkembang tadi akan bermitosis 3 kali menghasilkan sel dengan 8 nukleus. 3 nukleus akan bergerak ke atas hujung pundi embrio untuk membentuk 3 sel antipodal. 3 lagi bergerak ke hujung yang bertentangan untuk membentuk 2 sel sinergi dan 1 sel telur. 2 nukleus yang di tengah pundi embrio membentuk nukleus kutub. Persenyawaan ganda 2 dengan perkembangan biji benih dan buah. Selepas persenyawaan ganda 2 berlaku, nukleus endosperma triploid akan membahagi secara mitosis dan membentuk tisu endosperma. Tisu endosperma merupakan tisu penyimpan makanan yang melitupi dan membagikan nutrien kepada embrio. Zygote juga akan membahagi secara mitosis untuk membentuk dua sel, iaitu sel yang besar dan juga sel yang kecil. Sel yang besar berkembang menjadi penggantung yang berfungsi sebagai penambat embrio pada dinding pundi embrio. Sel yang kecil pula akan menjadi embrio yang terdiri daripada plumel, radicle dan cotyledon. Ovule pula berkembang menjadi biji benih yang terkandung di dalam buah. Integumen akan menjadi dua lapisan kulit yang berfungsi untuk melindungi embrio. Semasa perkembangan ovule dan biji benih, ovari berkembang menjadi buah. Bahagian bunga yang lain seperti stigma dan stele merosot meninggalkan satu parut pada dinding ovari. Dinding ovari menjadi perikarpa buah yang terdiri daripada lapisan exokarpa, mesokarpa dan endokarpa. Biji benih merupakan struktur yang digunakan untuk menanam kebanyakan tanaman angiosperma bagi mengekalkan kemandirian spesies tumbuhan.
Biji benih ini mempunyai ciri-ciri khusus untuk meningkatkan peluang pembiakan. Raja berikut menunjukkan kepentingan biji benih untuk kemandirian tumbuhan. Pendebungaan dan persenyawaan. Proses pemindahan debunga dari anter ke stigma dinamakan sebagai pendebungaan. Proses ini dibantu oleh ejen pendebungaan seperti serangga, mamalia, burung, air dan angin. Kehadiran debunga di stigma akan mencetuskan proses persenyawaan. Pembentukan tiub debunga dan pembentukan gamet jantan. Dinding anter pada debunga yang matang akan mengering, mengecut dan merekah. Debunga di dalam pundi debunga akan dibebaskan. Debunga yang dibebaskan akan dipindahkan ke stigma pada bunga yang sama atau yang berlainan oleh ejen pendebungaan. Debunga yang telah dipindahkan ke stigma akan mengalami percambahan dan membentuk tiub debunga. Tiub debunga memanjang dan tumbuh ke arah oval melalui stil. Nukleus penjana akan bergerak di sepanjang tiub debunga ke arah oval. Pada masa yang sama, nukleus penjana akan membahagi secara mitosis untuk membentuk dua gamet jantan. Hujung tiub debunga akan merembeskan enzim untuk mencernakan tisu-tisu stil. Apabila tiba di pundi embrio, tiub debunga akan menembusi oval melalui mikropil. Nukleus tiub akan merosot dan kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Raja di sebelah menunjukkan pembentukan tiub debunga dan pembentukan gamet jantan. Persenyawaan ganda dua dalam pembentukan zigot diploid dan pembentukan nukleus triploid. Apabila tiba di pundi embrio, tiub debunga akan menembusi oval melalui mikropil. Nukleus tiub akan merosot dan kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Satu daripada gamet jantan akan mensenyawakan sel telur dan menghasilkan zigot yang diploid. Gamet jantan kedua akan bercantum dengan dua nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid. Raja di sebelah menunjukkan persenyawaan ganda dua dalam tumbuhan berbunga. Kepentingan persenyawaan ganda dua dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Pertama, persenyawaan satu gamet jantan dengan sel telur menghasilkan zigot. Maklumat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan juga dapat memulihkan keadaan haploid dalam gamet dengan pembentukan zigot yang diploid. Yang kedua, pencantuman satu lagi gamet jantan dengan dua nukleus kutub menghasilkan tisu endosperma. Tisu ini digunakan untuk perkembangan embrio bagi kemandirian spesies tumbuhan. Dalam tumbuhan eudikot seperti kacang, mangga dan sawi, endosperma digunakan sepenuhnya oleh embrio untuk berkembang sebelum biji benih menjadi matang. Dalam kebanyakan tumbuhan monokot seperti kelapa, gandum, baril dan jagung, hanya sebahagian endosperma digunakan untuk perkembangan embrio. Sebahagian daripadanya tersimpan di dalam kotiledon untuk digunakan semasa percambahan biji benih. Tisu endosperma membolehkan embrio bertahan dalam jangka masa yang panjang di dalam biji benih apabila keadaan tidak sesuai untuk percambahan berlaku. Sekian dari saya, terima kasih.